Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya. Mari belajar bersama Ustazah Soleh dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 dengan tajuk Jumaat Penuh Keberkatan. Jumaat Penuh Keberkatan. Baiklah. Mari kita ketahui apakah objektif pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, kamu boleh menyatakan maksud solat Jumaat. Kedua, boleh membaca dalil wajib solat Jumaat dan ertinya. Ketiga, boleh menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat dengan tepat. Dan yang keempat, boleh menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat dengan tepat. Baiklah, mari kita ketahui apakah pengertian solat Jumaat. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului dengan 2 khutbah. Sekali lagi, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Baiklah, mari kita perdengarkan dalil kewajipan solat Jumaat. Firman Allah Ta'ala berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيرا لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Baiklah, daripada ayat ini fahamlah kita bahawa hukum mengerjakan solat Jumaat adalah fardu ain bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Baiklah, sekarang mari kita fahami dan praktikkan apakah yang berlaku sewaktu hari Jumaat. Yang pertama, kita akan dengar azan pertama menandakan masuknya waktu solat zuhur. Azan kedua pula berlaku selepas khatib naik ke atas minbar sebelum membaca khutbah. Seterusnya, khatib akan membaca khutbah yang pertama. Kemudian, khatib duduk sebentar selepas khutbah pertama. Selepas itu, khatib bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua sehingga selesai. Dan seterusnya, muazzin atau pembilal melafazkan iqamah. Maka, solat Jumaat sebanyak 2 rakaat akan didirikan. Sekarang, mari ikut Ustazah melafazkan niat solat Jumaat bersama-sama. Usalli fardal jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi, ikut Ustazah supaya selepas ini kamu boleh mempraktikkan solat Jumaat. Usalli fardal jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Sekarang mari kita belajar pula apakah syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, hendaklah didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Yang kedua, bilangan jamaah yang cukup, syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam. Dari permulaan khutbah
sehingga selesai solat Jumaat. Ketiga, hendaklah didirikan dalam waktu zuhur. Yang keempat, tidak boleh didirikan dua solat Jumaat dalam satu tempat. Yang kelima, didirikan secara berjemaah. Yang keenam, didahului dengan dua khutbah. Dan yang ketujuh, belum ada didirikan solat Jumaat di Korea yang sama sebelumnya. Baiklah, sekarang mari kita belajar pula apakah syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Keempat, lelaki. Yang kelima, sihat tubuh badan. Keenam, bermukim, iaitu tidak wajib bagi orang yang musafir. Dan yang ketujuh, merdeka, iaitu bukan seorang hamba. Sekarang mari kita belajar pula apakah amalan sunat dalam solat Jumaat. Yang pertama, memotong kuku. Kedua, memotong atau mencabut bulu di badan. Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Yang keempat, memakai pakaian terbaik. Yang kelima, memakai wangi-wangian. 6. Bersegera ke masjid. Ketujuh, iktikaf di dalam masjid. Ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Ke-9, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Dan yang ke-10, diam sewaktu mendengar khutbah. Ke-10 amalan ini adalah antara amalan sunat yang boleh kamu lakukan sepanjang hari Jumaat sebelum menunaikan solat Jumaat. Sekiranya tidak kamu lakukan adalah tidak berdosa. Sebaliknya, jika kamu buat, dapat pahala. Baiklah. Sekarang, mari kita belajar apakah perkara yang dilarang ketika khutbah. Sewaktu khutbah dibacakan ataupun disampaikan, kamu adalah dilarang sama sekali untuk tidur. Dan juga dilarang untuk bermain dan bergurau. Juga dilarang untuk bermain telefon. Dan tidak boleh juga untuk bercakap-cakap ataupun berbual-bual. Kerana perbuatan kamu ini boleh mengganggu suasana perjalanan khutbah yang disampaikan ataupun yang sedang dibacakan. Baiklah, sekarang mari kita belajar apakah hikmah ataupun kebaikan ataupun faedah sepanjang solat Jumaat dilaksanakan. Yang pertama, dapat melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Kedua, dapat merapatkan ukhuwah ataupun hubungan persaudaraan dan memupuk perasaan kasih sayang. Yang ketiga, dapat mendengar nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah. Keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Yang keenam, merupakan lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Sebagai rumusan pelajaran pada kali ini, banyakkanlah ibadah pada hari Jumaat serta jangan lupa untuk mendirikan solat Jumaat kerana ia merupakan tuntutan agama. Di samping boleh mendekatkan diri kepada Allah, melatih kita melakukan kebaikan berjemaah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.